Ya Allah, tuan-tuan, cerita ni kalau kita tengok benar-benar memberi keinsafan pada mereka yang masih ada iman. Sebab itu ayo, kita akan dihijrahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana datuk itu akhirnya orang taman pun tak nak tanam dia, menerima jasadnya dikuburkan di taman itu. Kerana apa? Mukanya langsung tak pernah pergi ke surau. Kalau belah Kedah tanya ustaz kita, ada pak-pak imam, setengah pak-pak imam tu dia memang kalau hampa tak main surau aku tobat tak nak datang rumah hampa kalau ada keramaian ke apa. Pasal apa? Bukan niat sombong, tapi nak ajak mereka ni supaya hang mesti datang ke surau. Jangan bila sakit, bila ada masalah, bila ada nak perlukan pertolongan daripada orang-orang rumah Allah ini, barulah kita terjengkut-jengkut datang. Assalamualaikum, mam. Aku bukan imam, aku tukang jaga masjid je. Imam dalam, imam pun dia tak kenal. Okey, mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, imam. Siapa ni? Saya duduk kat lorong sana, mam. Saya ni memanglah kerja 24 jam. Maklumlah dunia sekarang macam saya ini kena kerja kuat sikit. Tapi ni datang ni macam ada hajat besar ni. Ada hajat besar sikit, mam. Inilah anak saya ni saya nak buat kunuri dah sikit. Kunuri apa? Kunuri lah sikit, buat baca doa selamat sikit, mam. Kami ni pertama kali nak buat ni. Pasal apa? Alhamdulillah anak perempuan, anak darah saya tu dia menang Ratu Cantik. Bagus. Semua dok gelong, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maksud saya bukan nak kata orang wajib pergi, tapi at least something than nothing. Berfikirlah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Orang tanya saya, ustaz berubah hijrah macam mana? Saya tak nak sembang soal hijrah. Hijrah tu antara saya dengan Allah. Tapi satu perkara yang saya nak kongsi bersama. Lepas kita hijrah, tuan-tuan, tak ada tempat lain yang kita duduk dalam masjid. InsyaAllah kamu akan dipandu arah oleh Allah. Tapi kalau kamu nak berhijrah, mampu nak berhijrah, rasa nak berhijrah, tapi pergi cari planet yang sama juga, tak jadi apa, tuan-tuan. Tak jadi apa. Mak Rempit dia nak hijrah, tapi dia join juga Mak Rempit. Mak Rempit patut kalau nak hijrah. Saya dah malas lah, ustaz. Ada pula dengan marka, dengan nawek duk buncing hari-hari, bukan mahram kami duk berpeluk. Ada pula pesta pula, pi pula gig mana-mana, ustaz. Saya dah malas, dah cemuih dah buat benda-benda ni. Saya nak berubah, saya insaf, ustaz. Hang nak pergi mana? Saya nak rempit juga, ustaz. Tapi saya rempit nak juga. Hang rempit boleh rempit. Rempit ke mana? Join tu imam rempit ke masjid. Pak imam dia rempit juga, kan? Hayya 'alas salat. Pak imam dari rumah tik sekebat rempit ke masjid, tak kerja waktu. Sebab itu saya katakan bahawa ayo, kalau inginkan penghijrahan, marilah sebagaimana kita bukan sekadar tukang tengok, tuan-tuan, tapi saya nak bagi tahu juga balik kepada mengenang golongan bernasib malang. Ialah di Johor, memang rakan-rakan taulan kita tadi pun ada di TV3 ditunjukkan. Di Senggarang, di Senggarang adalah salah satu tempat di bawah pimpinan Al-Fadhil yang berhormat Tuan Haji Ramli Kari, kepimpinan Parti Al-Islam Semesyapah di Senggarang. Saya pernah mengadakan konsert 2 tahun pemerintahan di Senggarang. Tapi saya nak bagi tahu, tuan-tuan, tak kiralah ini bukan soal perbezaan politik bila datang musibah ni, tuan-tuan. Tapi kita hendaklah mengenang nasib malang yang menimpa mereka. Kerana apa? Kita kena tengok, bagi yang melalui perkara ini, dia kena terima bahawasanya walaupun aku macam ni, tetapi aku tidaklah sebagaimana insan-insan lain. Okey, kalaulah kita kata kehilangan seorang ahli keluarga, berat mata memandang, berat bahu memikul, tuan-tuan. Tapi in case kalau kita dilanda musibah begitu, Allah lebih sayang anak kita. Macam dalam berita tadi, seorang anak tenggelam dalam sungai, dalam lombong, mandi-mandi, meninggal. Mak bapak tunggu menangis-nangis tepi lombong. Pihak polis mencari. Jadi kalaulah ditakdirkan dah pergi, apa yang kita mampu nak buat? Tetapi ingat, kita mungkin masih ada lagi 6 orang anak, tuan-tuan. Dan kalau 6 sekalipun Allah Ta'ala ambil, macam kes banyak sahabat-sahabat kita naik kereta, aksiden, meninggal, satu keluarga. Ada jemaah kita di seberang Perak. Anda kalau pergi belah seberang Perak, antara orang yang orang pertama senyum menyambut kehadiran kita,
dia ni lah satu pakcik otai, orang lama, tapi dia menghabiskan sisa-sisa perjuangan hidup ini bersama PAS, dan akhirnya beliau meninggal dalam kemalangan jalan raya, masuk dalam harakat. Dia sendiri pergi, tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, ada yang masih survive lagi antara anak beranak dia. Okey. Dan kita kena terima juga bahawasanya, kalaupun kita diambil, kalaupun anak beranak kita diambil, tidaklah sebagaimana kehilangan puluhan, malahan ratusan insan tersayang di bumi Islam Palestin, di bumi Afghanistan, di bumi Iraq, di bumi Chechnya, dan lain negara Islam yang lain. Sebab itu kita kena mengambil tahu urusan lain, bukan sekadar mengambil tahu, mana kata kena ambil tahu soal umat Islam yang lain. Kerana barang mana umat Islam yang tidak mengambil tahu urusan yang menimpa kepada umat Islam lain, kata dalam masuk hadis, maka mereka itu bukan daripada golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu sebagai mukadimah saja pada malam ini. Belum start lagi ni. Aku nak pelupuh sampai pukul 3 pagi malam ni, boleh tak? Tuan-tuan, sebenarnya muslimin muslimat rahimakumullah, bila kita sebut soal hijrah, saya nak basuh balik soal hijrah. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu juga, Jabatan Meteorologi menyatakan, ni sabit daripada banjir tadi, bulan depan sehinggalah bulan 9 atau bulan 10, Malaysia juga akan terasa bahang fenomena yang dipanggil El Nino. Suatu fenomena yang mana cuaca tidak menentu. Udahlah banjir hari itu berlaku, keluar pula daripada kenyataan Datuk Seri Dr. Jamaluddin Jardis, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, menyatakan bahawa musim tengkujuh lebih sekali dalam setahun. Malaysia berkemungkinan menghadapi musim tengkujuh lebih daripada sekali dalam setahun pada masa akan datang. Satu kenyataan. Kenyataan kedua daripada Profesor Dr. Ibrahim Komo, pakar geologi, katanya pula apalah, Bandar Kelang, Bandar Miri dan Bandar Pekan 50 tahun akan datang akan ditenggelami oleh air. Ni kenyataan-kenyataan bukan yang diluar-luarkan oleh orang-orang yang tidak berautoriti, orang-orang yang mengkaji benda ini mengikut pengajian yang mereka belajar selama ini. Dan satu lagi ialah pakar meteorologi Britain menyatakan cuaca dunia paling panas adalah pada tahun ini. Iaitulah dunia diramalkan menghadapi cuaca paling panas pada tahun ini disebabkan kesan fenomena El Nino di lautan Pasifik, selain faktor pengeluaran gas rumah hijau. Rumah hijau juga, nasib baik tak rumah biru, tuan-tuan, rumah hijau. Maknanya tuan-tuan, saya nak bagi tahu kenyataan-kenyataan ini sudah pun nampak satu demi satu kebenarannya. 3 hari lepas di Malaysia, di Kuala Lumpur saja, saya ingat saya pun berada di sekitar ini dalam promosi album dan sebagainya. Kemarin saya di Seremban, bukan main panas tuan. Kering tekak, minum air, kulit kering juga, ada yang lesu, letih. Daripada banjir timbul pula kemarau. Masya Allah, kemarau pula kadang-kadang daripada sejuk ke panas ni senang dapat penyakit. Tuan-tuan ma'asyar muslimin muslimat rahimakumullah, satu demi satu nampaknya dunia ini menunjukkan proses penuaannya. Dan kita juga sebenarnya semakin tua. Sebab itu saya nak katakan bahawa tuan-tuan, isu apa pun yang berlaku, ayo kita sama-sama ambil muhasabah dia. Mak rempit, mak rok, mak skodeng, mak dadah, minah dedah, semua ambil pengiktibaran. Tak lama mana kita duduk di atas dunia ni, harumkan agama, bangsa dan negara kami. Caranya bagaimana? Kenang bulan bersejarah ini. Contoh, apabila kita sebut bulan hijrah, semua orang kena ambil tahu bulan hijrah Islam ini dulu. Ada orang tahu Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Tanya adik-adik kita pun, adik-adik tengok lihat Ustaz. Tahu tak bulan Januari apa? Januari sampai Disember. Boleh sebut tak? Boleh sebut? Boleh. Okey, satu sama Ustaz. Januari. Lepas Januari apa?